terus mulakanlah untuk sesi berkenaan dengan ceramah kita pagi ni, iaitu tajuknya berkenaan dengan teknologi dan inovasi seiring AI 4.0. Sebelum tu semua boleh dengar ke? Clear ke? Kalau clear, boleh type kot dalam chat tu. Kalau okey, saya proceed. Okey. Boleh dengar semua? Okey, kalau clear, saya rasa saya boleh continue lah. Terutamanya Puan Syazina kerana menjemput saya untuk memberikan ceramah actually lebih kepada perkongsian berkenaan dengan inovasi. So, dan saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan AI 4.0 ataupun revolusi industri 4.0. So, perkaitan di antara inovasi dan juga revolusi industri 4.0. Okay, pertama kali saya kenalkan diri saya Mustafa Ali Zahar bin Taib, pengajar daripada bahagian teknologi bahan termaju seramik. Mungkin ini kali pertama kot daripada IKBN yang ataupun IKTBN mendengar kursus berkenaan dengan bahan termaju seramik. So, kursus ni adalah kursus the one and only dalam Malaysia yang menawarkan program dalam bidang kejuruteraan seramik. So, saya adalah pengajar bermula daripada tahun 2019. Institut ini dibuka dan selepas tu saya menyambung pengajian di USM dan pada tahun 2017 saya kembali ke ETH Taiping lah, berkhidmat sebagai pengajar di bahagian teknologi bahan termaju seramik. Okey. Saya ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada warga kerja IKBN Seri Iskandar kerana berjaya untuk kali kedua menganjurkan Innovation Development Through Educational Activity ataupun sinonimnya dipanggil IDEA 2020. Ini kali yang kedua dianjurkan oleh IKBN Seri Iskandar. Okey, kita pergi kepada pengenalan berkenaan dengan inovasi. Saya rasa kebanyakan rata-rata di antara tuan-puan biasa mendengar ataupun terlibat dengan inovasi, sama ada inovasi ataupun satu lagi terpanggil invention. Invention tu adalah penciptaan kan. Invention and innovation. So what is invention? Apa itu penemuan? Invention apa itu innovation, inovasi. So kat sini saya akan sentuh sedikit terlebih dahulu berkenaan pengenalan kepada inovasi. So secara umumnya, sekejap ada yang masuk lagi. Okey, secara umumnya, inovasi adalah satu proses pengubahsuaian dan penambahbaikan kepada produk sedia ada yang mana di peringkat komersial, inovasi didefinisikan sebagai pembangunan produk yang mempunyai unsur kreatif dan berdaya saing di pasaran. So, produk daripada hasil inovasi ni sebenarnya dibangunkan berdasarkan kepada produk yang sedia ada. Produk yang sedia ada tu adalah hasil daripada invention, penemuan. So, proses penambahbaikan dijalankan kepada produk sedia ada untuk meningkatkan dia punya kualiti hasil kerja untuk memberikan faedah dan manfaat kepada end user lah, pengguna. Okey, selain itu proses inovasi juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan sains kerana kedua-dua hal ini dapat membuatnya lebih mudah untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeza. So apa maksud dia? So bila kita membuat satu inovasi ataupun kita buat proses penambahbaikan kepada produk sedia ada, so ia secara tak langsung dan kita tak boleh lari, dia akan melibatkan aplikasi teknologi dan sains dalam membantu kita membuat proses penambahbaikan kepada produk sedia ada. So kadang-kadang kita telah ada produk yang mana kita lihat boleh dijadikan boleh dibangunkan satu idea baru untuk kita lakukan proses penambahbaikan untuk memudahkan kerja ataupun perkhidmatan servis. So proses inovasi biasanya terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan manusia kerana keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah dan lebih cepat. So apa maksud kat sini? Proses secara terus-menerus. Okey, secara proses inovasi yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan manusia kerana terdapatnya keperluan untuk penambahbaikan. Contoh penciptaan kereta di tingkat awal oleh Henry Ford kan.
So kenapa daripada peringkat awal kita ada sebuah kereta yang dibangunkan ataupun telah dicipta oleh Henry Ford, dan selepas masa tu berlalu sampai sekarang lah, kalau kita tengok kita ada pelbagai jenis model kereta, sama ada Mercedes. Di Malaysia sendiri kita ada jenama kereta sama ada Proton, Rodia yang dibangunkan, dan setiap jenama kereta ni mempunyai model-model yang berbeza. So ini adalah rentetan daripada proses yang kita boleh kaitkan dengan proses inovasi, proses penambahbaikan daripada produk yang sedia ada untuk memberikan kemudahan ataupun memberikan khidmat kualiti yang lebih terbaik ataupun yang menjaminkan keselesaan kepada pengguna. Okey, kalau kita lihat, inovasi adalah bukan merupakan kegiatan satu kali pukul. Dia bukannya one time fenomena, bukannya satu fenomena sekali saja. Bila kita dah bangun, tetapi kita tinggalkan begitu saja. Dia adalah satu proses yang dihasilkan melalui proses yang panjang dan kumulatif secara berpanjangan, terkumpul. Secara kumulatif itu adalah yang terkumpul data yang kita sedia ada, mulai daripada penemuan idea ataupun penciptaan hingga kepada implementasi di pasaran. Ini telah dinyatakan oleh Kuniyoshi Urabe dalam bukunya yang bertajuk Innovation and Management, iaitu penulis buku daripada Jepun. So, kalau kita tengok, proses inovasi bukanlah terhenti pada satu tahap. Jadi, bila mana tuan-puan terlibat dengan proses inovasi, so perlu ada titik permulaan yang idea itu di-generate ataupun dibangunkan, dan daripada idea yang telah dibangunkan dari tahun ke tahun, kita perlu merancang untuk membuat analisa supaya ada penambahbaikan dari satu sama ada dari satu tahun ke satu tahun, dari satu produk ke satu produk tu kena pastikan dia punya peningkatan dari segi kualiti ataupun khidmat ataupun servisnya pada end user ataupun pada pengguna lah. Sebentar saya klik admit untuk beberapa peserta daripada institut lain. So kita tengok ada selamat datang Mr. Tina Karen daripada IKTBS Pang. Okey, kita teruskan. Okey, kalau kita tengok, proses inovasi adalah satu proses yang panjang. Jadi, proses yang panjang ini melibatkan analisa ataupun kumulatif data. So, kita kena tengok apa proses penambahbaikan yang kita boleh jalan daripada satu produk ke satu produk yang lebih baik untuk menjamin kualiti itu dan juga servis yang ditawarkan ada di tahap yang optimum ataupun maksimal. Okey, proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan sains, kerana kedua-dua hal ini dapat membuatkannya lebih mudah untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeza lah. Dan pada masa yang sama, dia adalah proses terus-menerus dalam kehidupan manusia untuk kita memenuhi keinginan supaya kerja atau perkhidmatan tu yang ditawarkan adalah lebih mudah dan lebih cepat. So, secara ringkasnya, bila kita sebut pasal inovasi, ia merupakan penghasilan baru. It could be penghasilan produk baru ataupun penambahbaikan daripada produk sedia ada. Itu yang perkara pertama. Yang kedua, kita kena tengok, ia berdasarkan kepada proses penyusunan semula. Bermaksud kita telah ada satu produk. So produk yang sedia ada, yang berada di pasaran, apa kekurangan ataupun kelemahan pada produk tersebut yang kita boleh buat proses penambahbaikan. Jadi kita perlu kumpul data, kita kena buat analisa. Macam mana kita boleh buat penambahbaikan supaya produk yang kita akan buat inovasi tersebut akan memberikan servis yang lebih optimum kepada pengguna, dan pada masa yang sama dia menggunakan unsur yang sedia ada. Sebab seperti saya maklumkan, produk yang sedia ada yang kita tengok dan kita lihat dan kita amati apa proses-proses lain yang terlibat yang kita boleh buat proses penambahbaikan, dan ia terjemah sebagai sesuatu yang unik, identiti yang unik dan memudahkan serta mempunyai nilai. So mempunyai nilai bermaksud kalau produk yang kita hasilkan daripada proses inovasi, daripada proses penambahbaikan, kita kena pastikan kalau benda itu kita ada perancangan untuk pengkomersialan, apakah
dia punya new finding, penemuan baru daripada produk yang kita hasilkan daripada sedia ada. Ataupun kita kena tengok apa dia punya novelty daripada produk yang kita bangunkan, mulai daripada rentetan permasalahan yang kita hadapi ataupun pengguna hadapi. Macam mana kita nak tingkatkan value sesuatu produk yang telah kita bangunkan. Itu adalah satu perkara yang sangat penting bila kita terlibat ataupun terjun ke dalam dunia inovasi. Okey, slide yang seterusnya berkenaan dengan apakah yang dikatakan dengan inovasi dan macam mana kita boleh menghasilkan inovasi kepada sesuatu produk. So kita tengok dia juga adalah penglibatan kepada kriteria pengetahuan baru. Jadi bila kita nak bangunkan satu produk ataupun melakukan proses penambahbaikan, apa ilmu-ilmu baru yang terlibat. Itu yang perkara yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok cara baru. So cara lama sesuatu produk, katakan mesin itu beroperasi. So kalau kita telah membuat satu proses penambahbaikan, apakah cara baru yang kita boleh ketengahkan supaya inovasi yang kita hasilkan pada produk yang kita nak perkenalkan ataupun dikomersialkan memberikan impak yang lebih positif. Bermaksud kalau satu mesin ataupun produk mengambil masa, contoh saya bagi katakan setengah jam. So adakah dengan kita membuat penambahbaikan pada produk sedia ada, dia akan mengurangkan dari segi masa ataupun kos. So ini adalah penting yang kriteria yang perlu kita ambil kira dalam proses inovasi lah. Dan yang kedua, objek baru tu bermaksud produk yang kita bangunkan. Dan teknologi baru, adakah ia melibatkan penggunaan teknologi baru. So contoh, pada masa kini, kita tak boleh lari daripada revolusi industri 4.0 ataupun kita panggil IR 4.0. So kebanyakan produk-produk inovasi yang terkini, dia mempunyai berkaitan dengan ataupun memenuhi salah satu unsur daripada tonggak di dalam IR 4.0 ataupun revolusi industri 4.0. Dia ada 9 tonggak. So daripada produk yang kita bangunkan, adakah kita perlu memenuhi ke-9 kriteria ataupun perlu cukup hanya sekadar satu. Akan kupas selepas ini macam mana kita nak kaitkan teknologi baru dengan inovasi. And then penemuan barulah, kadang-kadang daripada produk sedia ada, kita akan bangunkan satu produk baru yang lain daripada produk sedia ada. Maksudnya kita tengok dan kita telah amati apa permasalahan yang timbul pada produk asal. Jadi daripada produk asal, kemungkinan kita akan bangunkan satu produk baru yang totally berbeza daripada produk asal tetapi mempunyai ataupun memberikan khidmat yang hampir sama dan lebih baik. Okey. So slide seterusnya, apakah prinsip-prinsip di dalam inovasi? So, jelas untuk perkara pertama, dia perlu memiliki maksud tertentu. Bila kita bangunkan sesuatu produk, ia perlu bermula dengan menganalisis secara sistematik. Kita tak bangunkan produk sesuka hati. So kita kena tengok apa permasalahan, apa langkah-langkah yang kita dapat yang dapat membantu mengurangkan sama ada dari segi penggunaan resource ataupun masa. So sesuatu daripada produk yang sedia ada ataupun contoh mesin lah yang paling mudah untuk saya terangkan, mengambil masa yang agak panjang untuk memberi khidmatan ataupun servis. Jadi macam mana kita nak membuat analisis supaya produk yang kita akan bangunkan hasil daripada inovasi tersebut dapat memberikan nilai tambah ataupun kualiti yang lebih baik daripada produk yang sebelumnya. Itu adalah salah satu prinsip-prinsip dalam inovasi. Dan yang kedua, inovasi adalah konseptual dan persepsi. So kadang-kadang kita perlu keluar, bertanya dan mendengarkan. So apa permasalahan yang dihadapi oleh end user ataupun pengguna lah. So daripada konsep yang kita faham ataupun daripada persepsi yang terjemah pada pengguna ataupun end user, sebagai seorang innovator yang membuatkan inovasi pada produk-produk, sama ada produk baru ataupun penambahbaikan pada produk baru, kita perlu mengambil medium ataupun platform
platform lain untuk kita bangunkan sesuatu produk baru yang akan memberikan manfaat kepada end user. So kadang-kadang ia bergantung kepada persepsi end user. Katakanlah persepsinya menganggapkan satu produk tu tidak lagi relevan. Jadi macam mana kita nak membuat satu ubahan supaya ia memberikan satu media ataupun platform yang lebih baik ataupun berkualiti kepada pengguna. Dan yang ketiga adalah satu inovasi akan menjadi lebih efektif jika ia bersifat sederhana. Apa maksud sederhana? Kalau kita ingin bangunkan sesuatu produk, katakan kita perlu memenuhi kriteria 9 tonggak dalam RF 4.0. Adakah itu sesuatu yang kita kata praktikal? Kadang-kadang keterbatasan ilmu yang kita ada menyebabkan idea untuk kita bangunkan ataupun proses penambahbaikan pada produk tu tak pun berjalan. Kita tak dapat laksanakan. Jadi perlunya perkara itu ataupun proses inovasi tu dimulai dengan sesuatu yang kecil supaya kita boleh lakukan proses penambahbaikan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain ataupun daripada satu masa ke suatu masa yang lain. So bermaksud perlu ada kronologi. So daripada A sampai Z, katakan kita nak buat penambahbaikan kepada satu produk ataupun servis. Jadi kita perlu mulakan dengan satu langkah yang kecil atau sederhana tetapi memberi manfaat. Sebab kita perlu ingat kadang-kadang ia mempunyai kekangan ataupun halangan kepada individu tertentu disebabkan dia punya keupayaan dari segi ilmu dia, dari segi dia punya kemahiran dia. Dan paling penting, kejayaan dalam inovasi adalah suatu benda yang berarah kepada kepemimpinan. Bermaksud bila kita melibatkan diri ataupun menceburkan diri dalam inovasi, secara tidak langsung kita mengarahkan diri kita untuk memberikan suatu nilai tambah pada produk dan secara tidak langsung dia akan memimpin sama ada diri kita ataupun kita punya kumpulan, satu tim tu untuk kita capai kejayaan ataupun kita punya target lah ataupun objektif. So ini penting. So kenapa saya cakap penting? Supaya bila kita ada satu matlamat dalam membangunkan inovasi, kita dah faham apa kita punya milestone, apa kita punya target untuk kita capai. So apa kita punya misi supaya produk ataupun servis yang kita nak buat proses penambahbaikan dalam inovasi benar-benar terlaksana. Itu adalah perkara yang paling penting sebenarnya. Maaf ya, saya akan klik untuk admit a few peserta. Okey. So kita tengok kepada slide yang lain. Kreatif dalam inovasi. So creativity ataupun kreatif dalam membangunkan idea untuk melaksanakan satu inovasi adalah satu perkara yang sangat penting. So contoh, kita tengok ya. Kreatif ini boleh didefinisikan sebagai satu proses konstruktif idea yang original, yang asli, bermanfaat, memberikan kebaikan kepada end user ataupun kepada masyarakat, mempunyai nilai dan inovatif. Inovatif tu boleh dikategorikan ataupun boleh definisikan memberi sesuatu yang lebih baik ataupun berbeza daripada produk sedia ada. Itu kita katakan kreatif. So tak semua orang mempunyai daya pemikiran yang kreatif, tetapi benda itu boleh dibangunkan kepada setiap individu. So bagaimana kita nak capai daya kreatif ni nanti? Kita akan kupas selepas ini. Okey, yang kedua, dia melahirkan 3 tekanan kemampuan, iaitu kemampuan untuk menggabungkan, memecahkan ataupun menjawab permasalahan. So kita dah bangunkan kita punya inovasi. Adakah dia mampu untuk menyelesaikan masalah ataupun memberi nilai tambah kepada produk yang sedia ada. Dan ia mampu dari segi operasional untuk berfikir kreatif. Dan yang ketiga, ia dapat memberikan manfaat bagi kemampuan berfikir dan meningkatkan daya kembang otak. So bila kita terlibat dalam proses inovasi, kita tak boleh lari untuk memerah otak kita untuk berfikir apa langkah yang kita perlu ambil. Apa step-step dalam berinovasi. Ada yang mengatakan ini suka berfantasi. Dia akan berfikir, bermain untuk
menjana idea baru ataupun menjana konsep di dalam inovasi, macam mana dia nak buat nilai tambah ataupun penambahbaikan kepada permasalahan ataupun dia nak menyelesaikan masalah. Apa yang kita hadapi sekarang? Kita boleh tengok keadaan sekeliling kita. So kalau kita tengok pada keadaan sekeliling kita, sebagai contoh kita sebagai pengajar. Sebagai seorang pengajar, bagaimana kita boleh lakukan inovasi di dalam PDP, pengajaran dan pembelajaran, untuk menarik minat kita punya student ataupun kita punya para pelajar lah ataupun pelatih. Ini penting supaya kita boleh mendorong kita punya pelajar untuk bersama-sama terlibat dalam proses inovasi tersebut. So kalau nak berfantasilah benda yang baik dan kita bermain ataupun berfikirlah benda yang positif supaya ia dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu yang paling penting, ataupun kepada kita punya end user ataupun kita punya pelanggan lah. Dan yang kelima, sifat spontan dalam manusia adalah sumber kreativiti. So kadang-kadang idea yang dibangunkan ataupun idea yang tercetus dari pemikiran kita, ada sesuatu yang benda spontan. Oh, kita perlu buat penambahbaikan kepada produk ini supaya dia dapat memberi manfaat, sama ada manfaat kepada end user ataupun pada diri kita sendiri. So itu penting. So idea spontan ni kadang-kadang kita dapat setelah kita melihat permasalahan ataupun kekangan yang kita hadapi. Contoh kalau kita sebagai seorang pengajar, yang saya ingin kongsikan. Okey, kami terlibat untuk dalam proses pengajaran. So bila berlaku perubahan NOS, ada CU baru yang dimasukkan. So bila ada CU baru, so bermakna ada satu kita kata nak kata mata pelajaran baru bukan, tapi penggunaan teknologi. Macam mana kita nak kenalkan kepada student konsep tersebut. Macam mana kita nak make sure pelajar tersebut ataupun pelatih tersebut dapat memahami konsep tersebut, tetapi kita ada kekangan di segi keuangan, sama ada untuk pembelian peralatan. Jadi kita bangun daripada konsep menggunakan bahan terbuang, bahan yang sedia ada. So kita panggil bahan yang ada di sekeliling kita. Contohnya benda yang kita panggil DIY, do it yourself. So kita janakan idea tersebut dengan memikirkan bersama dengan rakan-rakan kita. Maksudnya kalau dalam kes saya yang ingin saya kongsikan dengan rakan-rakan saya, macam mana kami nak bangunkan satu mesin supaya pelajar tersebut dapat memahami konsep di dalam pembelajaran dari segi praktikal. Jadi salah satu mesin yang yang di highlightkan dalam CU tersebut adalah berkenaan dengan proses pressure casting. Nanti saya akan tunjuklah video tersebut di hujung saya punya presentation. So setelah kita bangunkan produk tersebut, maksudnya pengajar-pengajar daripada bahagian saya, bahagian teknologi bahan termaju seramik, kita lihat produk yang berasal daripada bahan terbuang tersebut yang direka secara DIY mampu untuk kita ketengahkan, yang asalnya hanya sekadar untuk proses PDP. Tapi bila kita lihat dia punya kita panggil peluang untuk proses penambahbaikan untuk pergi jauh, setelah kita buat kolaborasi dengan beberapa industri dan juga dengan universiti, idea-idea yang dicetuskan oleh individu-individu lain yang memberikan idea yang bernas kepada pihak kami untuk membuat penambahbaikan, secara tak langsung kita telah membuat penambahbaikan daripada produk yang berbentuk DIY ataupun berbentuk daripada hasil buangan, kita generate dan kita transformkan kepada konsep AI 4.0 tersebut ataupun revolusi industri 4.0. So disebabkan kita ada peralatan dari segi cetakan 3D printing tersebut, kita bangunkan ataupun student itu sendiri yang bangunkan untuk hasilkan produk yang baru yang kita ambil idea dia daripada konsep DIY tadi, daripada bahan buangan tersebut. So itu adalah satu nilai tambah yang
yang secara tak langsung memupuk kerjasama di antara pelajar dan juga pengajar. Sama-sama membangun, sama-sama meneroka, sama-sama membina daya kreatif dalam inovasi tersebut. Dan kreatif adalah pintu menuju kepada inovasi. So, bila kita berfikir di luar kotak, macam mana kita nak membuat sesuatu penambahbaikan kepada produk sedia ada, ataupun kita tak ada produk tersebut, kita ada permasalahan. Macam mana daripada permasalahan kita boleh generate atau kita boleh bangunkan idea untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu tu maksudnya dari segi membangunkan produk. Okey. So ada 4 perkara ataupun 4 aspek yang mempengaruhi daya kreativiti ataupun untuk seseorang berfikir secara kreativiti. Ini adalah antara kriteria. Contohnya yang pertama adalah aspek peribadi. Kadang-kadang individu tersebut mempunyai dorongan dalam diri dia untuk memberikan manfaat kepada individu lain ataupun pada masyarakat. So kalau kita sebagai seorang pengajar, contoh saya bagi macam mana kita nak develop ataupun kita bangunkan aspek kreativiti tu dari segi dalaman supaya kita boleh menghasilkan suatu produk yang baru ataupun suatu produk yang memberi manfaat dan dapat menyelesaikan masalah. So itu adalah aspek peribadi yang sedia ada dalam jiwa ataupun daya dalam pemikiran seseorang individu. So bila kita ada aspek peribadi itu yang ingin kita bangunkan memberi manfaat kepada orang lain ataupun end user, secara tak langsung kita akan berfikir macam mana untuk kita bangunkan, macam mana kita nak bermula, macam mana kita nak membuat proses penambahbaikan kepada permasalahan yang kita ada. Yang kedua adalah aspek pendorong. Aspek pendorong boleh dijana melalui apa? Kalau kita ada sokongan daripada kita punya, sama ada kita punya tim, rakan sekerja, ataupun kita punya ketua, ataupun kita punya top management. So pendorong ini penting supaya kita boleh jadi sebagai push factor lah, sebagai push factor kepada seseorang individu lain untuk melaksanakan kreativiti di dalam inovasi tersebut. So kadang-kadang kalau tanpa pendorong, setengah individu ataupun orang agak sukar untuk bergerak untuk menghasilkan inovasi. So ada individu yang mampu bergerak secara sendiri, itu terpulang. Tapi ada setengah individu lain, dia memerlukan push factor untuk dia bergerak ataupun berjalan lah untuk membangunkan sesuatu produk ataupun menghasilkan daya kreativiti yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah aspek proses. So apa yang dikatakan dengan aspek proses yang dikaitkan dengan kreativiti? Kadang-kadang proses yang sedia ada, mungkin kita katakan, kita bagi contoh mesin, memakan masa yang agak panjang. Jadi kalau kita tengok dari segi masa, bagaimana kita nak simplify untuk kita mudah supaya hasil ataupun produk yang dihasilkan menggunakan masa yang lebih pendek tetapi memberi servis atau perkhidmatan yang setara dengan produk yang sedia ada. So maksudnya kita perlu buat analisa tadi sebelum kita pergi ataupun kita lihat ataupun kita amati kepada proses yang kita tengok ataupun yang kita ada pada sesuatu produk ataupun kepada satu permasalahan. So proses ini kita perlu buat analisa supaya apa idea yang kita boleh bangunkan supaya daya kreativiti yang kita bangunkan tersebut nanti dapat membantu kita menyelesaikan masalah, sama ada untuk mengurangkan penggunaan masa, wang ringgit, tenaga. Itu adalah perkara yang perlu kita titik beratkan ataupun kita perlu ambil kira di dalam proses membangunkan kreativiti di dalam inovasi. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan aspek produk. So kadang-kadang produk yang sedia ada tu mempunyai kelemahan ataupun kekurangan. Jadi secara tak langsung bagi individu yang boleh berfikir secara kreatif ataupun kita panggil di luar kotak, bila dia tengok sesuatu produk, apa idea yang dia boleh janakan
untuk dia boleh untuk memberikan nilai tambah pada produk sedia ada. Memberi nilai tambah bermaksud memberi mutu kepada perkhidmatan lah. Contoh kalau kita ada satu produk yang kita perlu lakukan proses penambahbaikan terhadap produk tersebut. Jadi kita perlu amati apa kriteria yang kita boleh bangunkan supaya produk tu adalah dapat memberikan servis yang paling optimum ataupun maksimal kepada end user ataupun kepada masyarakat lah. Okey, kita tengok pula manfaat inovasi dalam kehidupan. Secara umum, kita memang tahu keterlibatan di dalam inovasi biasanya akan memberikan bantuan untuk kita menemukan cara yang baru ataupun yang lebih baik untuk kita mengatasi masalah yang sedia ada. So, masalah sedia ada yang kita hadapi ataupun pengguna hadapi, macam mana kita nak selesaikan isu tersebut supaya end user dapat manfaat ataupun kebaikan daripada proses inovasi yang telah kita jalankan ataupun produk yang telah kita bangunkan. Yang kedua, ia dapat meningkatkan kualiti kehidupan. Kita tahu kalau satu produk yang telah dibangunkan mempunyai masalah yang kemungkinan melibatkan penggunaan kos yang tinggi. Macam mana kita nak kurangkan kos? Kos kemungkinan dari segi keuangan, dari segi penggunaan tenaga elektrik. So secara tidak langsung bila kita dapat fikirkan untuk kita kurangkan kebergantungan kepada kos, secara tak langsung ia dapat meningkatkan kita punya kualiti kehidupan dari segi penjimatan lah. Dan di samping tersebut, manfaat inovasi dalam kehidupan dia akan mengembangkan kegiatan ekonomi. So contohlah kita bangunkan satu produk. So produk yang baru tersebut mempunyai nilai komersial. So bila ada nilai komersial, secara tak langsung ia akan menarik minat sama ada pelabur ataupun industri untuk berkolaborasi sama ada dengan individu yang telah membangunkan produk baru tersebut. Dan hasilnya kedua-duanya akan mendapat manfaat kepada inventor tersebut, kepada industri dan impaknya kepada end user lah untuk kita sama-sama nikmati kebaikan daripada inovasi yang kita jalankan. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan memenuhi keperluan pelanggan. So, bila kita dah lihat permasalahan, apa yang penambahbaikan yang kita dapat jalankan supaya ia dapat memenuhi kehendak ataupun keperluan pelanggan untuk kita memperbaiki kekurangan produk sedia ada. Dan yang kelima berkenaan dengan mengembangkan, meningkatkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. So ilmu yang kita ada, macam mana kita nak kembangkan? Setakat ilmu yang kita ada tetapi kita tak terjemahkan dari segi untuk membangunkan produk ataupun inovasi, kita tahu ada masalah pada produk tersebut. Macam mana kita boleh kembangkan apa yang kita ada? So sekiranya kita tak ada kemahiran tersebut, apa langkah lain yang kita boleh buat? Bermaksud jaringan kolaborasi itu sangat penting. Sama ada jaringan kolaborasi di antara bahagian dengan bahagian yang lain, satu unit dengan unit yang lain ataupun dengan industri. So ini penting supaya ilmu yang kita ada kita dapat kembangkan dan kita kongsikan bersama. So bila kita dapat menjana ataupun membangunkan satu idea baru ataupun produk baru, so secara tidak langsung kita akan memaksimalkan pengetahuan yang kita miliki. Yang keenam adalah meningkatkan efisiensi ataupun keberkesanan produk yang dibangunkan. So kita dah maklum produk yang sedia ada permasalahan, ada kekurangan, ada kekangan. Jadi bila kita membuat nilai tambah ataupun kita memperbaiki kekurangan pada produk tersebut, so secara tidak langsung ia akan meningkatkan keberkesanan dari segi perkhidmatan produk tersebut yang telah kita bangunkan. So ini akan memberi nilai tambah kepada masyarakat ataupun kepada pelanggan. Sebab dunia sekarang kita mengejar masa, kita perlu cepat. Jadi dalam
pada masa kita mengejar masa tersebut, apakah kekangan-kekangan yang kita hadapi dan adakah kekangan-kekangan tersebut kita boleh atasi supaya produk ataupun servis yang ditawarkan dapat memenuhi kehendak ataupun keperluan pelanggan. Dan yang terakhir adalah mencipta pasaran baru di tengah masyarakat. So, secara tak langsung dengan produk yang telah kita bangunkan ataupun dari hasil inovasi, kita perlu ketengahkan, kita perlu ada satu yang kalau saya lebih suka sebut R&D and C. C itu adalah commercialization, pengkomersialan. So kita telah bangunkan satu produk. So jangan tinggalkan produk yang kita bangun pada takat tu saja. So apa langkah-langkah yang kita perlu ambil supaya hasil ciptaan kita, hasil inovasi yang telah kita jalankan ataupun yang telah kita bangunkan, yang telah kita buat penambahbaikan dapat diguna ataupun diketengahkan kepada masyarakat ataupun kepada pelanggan. Okay, kita tengok saya beri satu contoh manfaat inovasi dalam kehidupan. Saya rasa semua orang faham ataupun pernah tengok, pernah lihat ataupun tahu berkenaan dengan teknologi drone. Sebelum ni saya tengok teknologi drone lebih fokus ataupun lebih sesuai dari segi penggunaan ataupun aplikasi dalam ketenteraan untuk army kan. So untuk membuat penyiasatan. Tapi bila idea baru dijana ataupun dibangun, kita lihat teknologi drone ni dapat membantu pengguna ataupun pelanggan ataupun customer dalam yang terlibat dalam kegiatan pertanian. So apa yang teknologi drone bantu dari segi kegiatan pertanian? So kita lihat sebelum ini untuk kita menabur racun, kita guna kaedah manual lah. Okay. Sama ada petani ataupun pesawah perlu turun ke sawah untuk kita cakap menyembur racun. Tetapi dengan inovasi yang ada, kita applykan teknologi drone dan kita correlatekan dengan inovasi yang mana kita hanya perlu kawal drone untuk menjalankan proses semburan racun di kawasan pertanian lah ataupun di kawasan sawah. So idea-idea ini dapat memberi nilai tambah kepada pesawah. Bermaksud mengurangkan dari segi masa ataupun kita dapat menjimatkan dari segi keuangan. Apa kaitan keuangan? So kita tengok kalau kita perlu mengupah orang lain dalam teknologi pertanian ataupun dalam urusan nak menyembur racun, tetapi kita ada teknologi lain iaitu teknologi drone yang dapat membantu usaha untuk semburan racun tersebut di kawasan pertanian. Ini dilihat dapat menggantikan menggantikan guna daya kerja kepada manusia. So, maksud sebelum ni kita upah orang kan. So dengan teknologi yang ada daripada drone tersebut, kita gunakan teknologi drone untuk membantu memudahkan urusan semburan racun dalam kegiatan kita punya aktiviti pertanian lah. Okey, contoh yang kedua yang ingin saya highlightkan di sini adalah smart shoe pad. So ini adalah teknologi ataupun hasil inovasi yang dibangunkan daripada Fakulti Kejuruteraan Islamik di Suranari University of Technology ataupun kita panggil SUT. Suranari University of Technology ni adalah satu universiti yang terletak di utara Bangkok. So apa idea yang diketengahkan oleh para penyelidik di Ceramic Engineering ni? So walaupun mereka adalah individu yang terlibat dalam bidang kajian seramik, so idea yang dibangunkan ataupun produk inovasi yang dibangunkan oleh penyelidik di SUT tersebut, ia menghasilkan smart shoe pad. So smart shoe pad ni ataupun Surasul dia nama produk tersebut, dia digunakan untuk pesakit yang mempunyai masalah osteoarthritis ataupun masalah sakit lutut. So benda ini ataupun produk yang dibangunkan ini
mempunyai connection dengan handphone. So benda bila dikoneksi ataupun digabungkan teknologi daripada Smart Shoe Pad dengan elemen AR 4.0, ia dapat membantu mengesan permasalahan pada pesakit yang mempunyai masalah osteoarthritis. So intipati yang ingin saya highlightkan di sini, so idea yang dibangunkan oleh para penyelidik di bahagian seramik di SUT tersebut, dia melibatkan kolaborasi bukan hanya satu bahagian. Ada 2-3 bahagian terlibat untuk kita lakukan proses penambahbaikan untuk kita hasilkan satu produk yang bermanfaat kepada end user ataupun kepada pelanggan. So siapa sangka ada bidang yang lain mampu untuk menghasilkan satu produk yang kalau kita tengok ataupun kita lihat tak ada kaitan pun di antara bidang seramik dengan pembangunan Surasul tersebut ataupun Smart Shoe Pad tersebut. Tetapi dengan idea yang ada dalam aspek peribadi penyelidik tersebut ataupun inventor tersebut, dia ketengahkan idea ini dan dia kumpulkan dalam tim ataupun pasukan dia untuk bangunkan produk tersebut ataupun produk ni lah, produk Smart Shoes Pad. So kalau kita lihat peluang yang ada di AKBN ataupun IKKBN, kita ada a few course, kursus-kursus lain selain daripada kursus teknikal. Kita ada kursus hospitality, kita ada kursus sport massage contoh di IKBN Kuala Langat. So apa idea yang boleh disumbangkan daripada bahagian ataupun individu yang bukan daripada background teknikal. So apa peranan yang kita boleh jalankan supaya kalau individu ataupun pengajar tersebut daripada institut tersebut yang luar daripada bidang teknikal, macam mana kita nak bantu supaya idea yang ada ataupun daya pemikiran kreatif yang ada pada individu tersebut kita dapat realisasikan, kita dapat janakan untuk kita bangunkan satu produk baru. So ini adalah penting untuk kita jalinkan kolaborasi. Bukan setakat di antara kita punya jabatan, kita punya unit, kita punya bahagian. So it could be di antara satu institut dengan institut lain. So kita panggil inter-institut lah. So bila kita ada satu kerjasama dalam pasukan, insya-Allah saya yakin kita boleh memberikan nilai tambah ataupun kita boleh upgrade produk ataupun hasil inovasi yang kita ingin realisasikan ataupun kita bangunkan nanti. Okey, so apa kaitan antara inovasi dan industri 4.0 ataupun revolusi industri 4.0? So kita tengok sekarang kemajuan tak dapat lari daripada penggunaan ataupun daripada elemen AR 4.0. So revolusi industri secara umum yang diterjemahkan oleh ataupun istilah ini diterjemahkan oleh Arnold Toynbee pada tahun 1975 tu adalah tarikh kematian dia lah. So maksudnya dalam tempoh dia hidup, dia menyatakan revolusi industri adalah satu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat moden. So bila ada satu revolusi yang tercetus dalam industri, apakah keterlibatan inovasi untuk memudahkan dari segi pelaksanaan hasil daripada permasalahan yang timbul. Okey, saya quote kata-kata daripada seorang mantan Naib Chancellor USM iaitu Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak. Sebelum ini beliau menyatakan adalah kemungkinan satu ekosistem lain pula yang terbina. Dia sebenarnya merujukkan, dia mengandaikan akan wujudnya satu revolusi industri yang sekarang ini iaitu revolusi industri 4.0. So malah berupaya mengubah bukan sahaja cara hidup masyarakat, nilai dan norma, tetapi persepsi mengenai manusia itu sendiri. Yang ini mencabar kesemula jadiannya. Contoh, sebelum ini kita kalau nak, contoh saya bagi contoh, kita nak membeli makanan, kita nak buat pesanan.
lazimnya kita akan pergi secara manual. Kita akan pergi ke kedai untuk membeli makanan. Tetapi norma sekarang hanya di hujung jari saja, on your fingertips. So dengan kemudahan telefon bimbit yang kita ada, tab yang kita ada ataupun kita ada laptop, kita hanya perlu kita boleh buat pesanan daripada apps yang kita ada. So akan ada individu yang akan menghantarkan kita punya pesanan ataupun kita punya makanan. So idea ini telah pun konsep ini telah pun diperkenalkan, cuma pelaksanaannya kita tengok pada kebelakangan inilah, maksudnya daripada pelaksanaan revolusi industri 4.0 tersebut. So apa pilar ataupun tonggak yang ada di dalam industri 4.0? Kita tengok dia ada lebih kurang 9 lah, 9 item ataupun 9 tonggak kita panggil. So antaranya adalah otomasi robot, simulasi, yang ketiga integrasi sistem, yang keempat objek rangkaian internet. So kita memang tak boleh lari dalam dunia sekarang, semuanya melibatkan internet. So bila kita nak check katakan kita boleh Google je, ada permasalahan, ada benda yang kita kurang faham, sekurang-kurangnya kita dapat konsep, kita dapat satu data ataupun maklumat daripada internet ataupun daripada perkongsian untuk kita semak ketidakfahaman kita. So ini penting untuk memberikan satu pendedahan kepada masyarakat lah berkenaan dengan IF 4.0 tersebut. Dan yang seterusnya keselamatan cyber, perkomputeran awan ataupun kita panggil cloud computing, pembuatan bahan tambahan ataupun 3D printing ataupun additive manufacturing. Dan yang ke-8 realiti diperkukuhkan ataupun augmented reality dan 3D. Dan yang akhir sekali adalah analisis data besar ataupun kita panggil big data. So ke-9 tonggak di dalam IR 4.0, adakah kita boleh cover ataupun adakah kita secara individu boleh mencakupi ataupun kita penuhi ke-9 pilar ataupun tonggak yang sudah ada. Contoh kalau kita nak bangunkan kita punya produk ataupun inovasi. Okey. So secara ringkas industri 4.0 bermula daripada revolusi industri daripada 1, 2 dan 3 yang mana di peringkat awal lebih kepada mechanization steam engine. So pada revolusi industri 1 penggunaan pada enjin ataupun warp yang dibangunkan untuk kegunaan industri, contohnya untuk penggunaan industri tekstil lah pada masa tersebut. Dan setelah diperkenalkan teknologi elektrik, so itu adalah rentetan kepada industri revolusi 2.0. So dengan penciptaan ataupun penemuan di dalam tenaga elektrik, ia telah memberikan satu penambahbaikan daripada peringkat pertama tadi, iaitu peringkat evolusi industri 1.0. Dan seterusnya, kita tengok kepada revolusi industri 3.0 iaitu penggunaan kepada komputer, internet digital manufacturing, PLC, penggunaan mesin yang berasaskan robotik yang kita panggil automation ataupun mechatronic kan, penggunaan robot. Tetapi di dalam revolusi 4.0, dia melibatkan penggunaan convergence IT, autonomous machine, gabungan di antara beberapa perkara ataupun elemen, item lain yang diharmonikan dengan elemen-elemen lain supaya memberi nilai tambah dan memudahkan end user ataupun pelanggan lah, pengguna akhir. So secara tak langsung kita boleh tengok daripada revolusi industri 3.0 kepada revolusi industri 4.0, dia melibatkan asimilasi di antara penggunaan robot, internet dan komputer kepada penggunaan kepada big data ataupun kita panggil IoT, Internet of Things, dan cloud. So benda ini adalah gabungan kesemua daripada rentetan revolusi daripada 1, 2 dan 3 menghasilkan penambahbaikan platform yang lebih baik di dalam IR 4.0 ataupun revolusi industri 4.0. So
secara ringkas kita tengoklah, ni ada lebih kepada sejarah dia punya kronologi daripada revolusi industri yang pertama pada tahun 1780-an, iaitu industri menggunakan mesin berkuasa wap, dan seterusnya pada revolusi industri 2.0 lebih kurang pada tahun 1870-an, industri menggunakan elektrik untuk menghasilkan pengeluaran dalam skala besar. So lebih kepada industri pengilangan lah, industri yang kita kata kepada industri pembuatan. Tetapi kepada revolusi industri 3.0, lebih kurang pada tahun 1970-an, ia melibatkan kepada aplikasi ataupun penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk kita embedkan bersama dengan penggunaan robot ataupun automasi untuk menjalankan proses pembuatan. Dan yang keempat yang terakhir iaitu revolusi industri 4.0, iaitu yang sekarang, yang bermula daripada tahun lebih kurang tahun 2010, melibatkan penggunaan Internet of Things yang kita panggil IoT, iaitu menghubungkan objek fizikal dan sistem pemprosesan menggunakan rangkaian dan internet untuk perniagaan dan cara kehidupan kita seharian. So kalau kita tengok dari segi ekonomi, dari segi perniagaan, semuanya dijalankan di atas talian. Kan kalau kita tengok, kita nak order barang, semuanya menggunakan internet. Ada yang mengatakan Internet of Things, tapi ada juga orang mengatakan Internet of Everything. Internet adalah segala-galanya. Kadang-kadang bila tak ada internet, ia menyukarkan kehidupan. Tetapi itu adalah, kita kena ingat internet tu ada satu, kita panggil, saya boleh klasifikasikan sebagai satu alat untuk membantu memudahkan kita punya kehidupan seharian. Okey, revolusi industri 4.0 merupakan, kalau kita tengok tadi, adalah rentetan ataupun perkembangan daripada revolusi 1.0 di peringkat awal hingga kepada revolusi industri 3.0, dan sekarang kita dapat ataupun kita telah berada di fasa revolusi industri 4.0. Dan kita tengok revolusi industri 4.0 ni kita tandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi. Dulu kita mungkin, pada saya lah, macam mana kita nak tengok kenderaan yang dipacu tanpa ada driver ataupun pemandu. Tapi sekarang dia bukan sesuatu yang mustahil. And then suntingan genetik, perkembangan kepada neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimumkan fungsi otak. And then ini telah dinyatakan oleh Klaus Schwab, iaitu pengasas dan pengerusi eksekutif Forum Ekonomi Dunia, di dalam bukunya yang bertajuk Fourth Industrial Revolution. So banyak konsep ataupun idea diketengahkan oleh Klaus. So antaranya Klaus juga menyatakan industri 4.0 mengubah cara kita bekerja dan hidup. So kalau tuan-puan tengok pada masa sekarang, memang totally berbeza daripada kehidupan kita pada tahun 80-an, awal tahun 90-an berbanding dengan dunia sekarang. So perubahan ini dipacu oleh 3 domain teknologi utama, iaitu fizikal, digital dan biologikal, yang merentasi 9 tonggak industri 4.0 tadi lah. So, dan ia merangkumi simulasi dan realiti maya, integrasi sistem menegak dan melintang, IoT, keselamatan cyber, cloud, komputer, pembuatan bahan tambah ataupun kita panggil additive manufacturing dan sebagainya, iaitu elemen ataupun pilar di dalam revolusi industri 4.0. Dan industri 4.0 juga merupakan era Internet of Things yang saya sebut tadi. Bahkan juga dikenali sebagai Internet of Everything. Internet adalah segala-galanya. So, kalau tak ada internet pun akan menyukarkan kehidupan, tetapi bukanlah kita kata semuanya bergantung, rely 100% kepada internet. Dia cuma ada sebagai satu tool ataupun alat untuk memudahkan kita punya urusan seharian ataupun kehidupan seharian yang kita jalani. Dan ia ditandai dengan adanya kecerdasan buatan, artificial intelligence, self-driving car yang tadi yang telah saya sebutkan, 3D printing dan teknologi pintar yang lain lah, yang kita boleh kaitkan dengan
revolusi industri 4.0. Dan sebenarnya kita sedang berada di ambang era baru di mana konsep-konsep ekonomi tradisional dilihat kurang relevan. So kalau kita tengok dari segi perjalanan ekonomi dunia sekarang, perubahan daripada tradisional kepada penggunaan IoT, hasil daripada IR 4.0. So banyak kebaikan ataupun manfaat yang kita lihat. Contoh dulu kita tengok produk di luar bandar telah dapat dikomersialkan dengan lebih mudah. So macam mana dengan penggunaan IoT tersebut? So kita perlu klik-klik tangkap gambar, kita gunakan kita punya gadget dan kita mungkin ada orang tengah yang berperanan untuk mengkomersialkan hasil ataupun produk yang kita dah bangunkan ataupun produk yang kita kita hasilkan lah, kita bangunkan. Contohnya hasil kraftangan dulu katakan di kawasan remote area. So macam mana pihak luar boleh dapat capaian untuk tengok dengan lebih detail ataupun dengan lebih terperinci pada produk ataupun hasil kraftangan yang ada di kawasan luar bandar. So itu adalah teknologi yang dibangunkan dalam IR 4.0. Dan kita perlu memahami secara komprehensif, secara menyeluruh, secara holistik bagaimana teknologi mengubah kehidupan kita dan bagaimana generasi mendatang mengelolakan aspek ekonomi, sosial, ekologi dan budaya. So kalau kita lihat di negara Jepun, dia telah pergi kepada society 5.0. Sekarang kita berada di fasa IR 4.0, tapi di negara Jepun dah terkedepan pergi ke arah society 5.0. So dia nak tengok dengan kemajuan yang kita kecapi daripada revolusi industri, macam mana kita nak tengok dari segi hubungan sosial, masyarakat, impak pada budaya. So macam mana kita nak memastikan kita panggil apa? Budaya ataupun sosial tu tidak terjejas disebabkan oleh IR 4.0 tadi ataupun kemajuan yang kita capai tu tak menyebabkan kemerosotan kepada nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang kita ada sekarang. Okey, adakah kita bersedia untuk menghadapi IR 4.0 tersebut? Nak tak nak, realitinya kita telah berada ataupun berada di dalam fasa IR 4.0. Kita tak boleh lari. So macam mana kita nak melengkapkan diri kita ataupun keluarga kita, pelajar kita, pelatih kita supaya kita dapat kita panggil catch up lah dengan teknologi di dalam IR 4.0 tersebut. So kalau kita tengok cabaran di dalam IR 4.0, sewaktu sidang kemuncak kecemerlangan penyelidikan Asia Pasifik yang dianjurkan oleh Time Higher Education pada 2017 di Taiwan, ia telah meng-highlightkan, mengetengahkan berkenaan dengan cabaran-cabaran di dalam IR 4.0. Salah satunya adalah agenda yang diketengahkan adalah IPT dan kerajaan perlu menjalankan dasar IR 4.0 supaya masyarakat tak ketinggalan ataupun kalau ikutkan kepada fokus kepada sidang kemuncak tersebut, dia tak nak universiti ketinggalan dalam persaingan di peringkat global. Jadi kita di ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam ataupun swasta, macam mana kita nak embed ataupun kita nak serapkan IR 4.0 sama ada di dalam kita punya PDP, pengajaran dan pembelajaran ataupun sewaktu kita punya lecture, pengajaran kita, kuliah kita, terutama selepas kita boleh panggil pasca COVID kan, selepas PKP. So ada dia punya hikmah, bukanlah kita tengok COVID-19 tu sebagai satu bencana. Setelah terjadinya PKP, so kita tengok ada elemen-elemen lain yang perlu kita bersama bergerak, terutama macam kita sebagai seorang pengajar, macam mana kita dapat memastikan servis perkhidmatan tersebut berjalan. Maksudnya dalam memberi kuliah ataupun pengajaran kepada kita punya pelatih ataupun kita punya pelajar.
So medium ataupun platform yang kita ada adalah penggunaan internet. Kita membuat contoh macam sekarang ni lah, kita jalankan secara atas talian. Okey, kalau kita ada nota kuliah yang besar dari segi saiz, macam mana kita nak share ataupun kita kongsikan dengan kita punya pelajar, kat mana kita nak letakkan ataupun kita nak store kan kita punya nota tersebut supaya mudah diakses oleh pelajar dan kita sendiri sebagai pengajar. So elemen di dalam IR 4.0 ni sebenarnya telah memudahkan, dan impak daripada COVID-19 telah membuka mata masyarakat untuk kita bersama-sama bergerak menuju ataupun bergerak ke arah IR 4.0 tersebut. Okey, ekonomi Malaysia berdepan kesukaran sekiranya industri tidak bersedia. So ini kalau industri di negara kita tak melaksanakan ataupun mengambil elemen-elemen di dalam IR 4.0 di dalam dia punya industri ataupun dia punya kita panggil kehidupan seharian lah, ataupun pelaksanaan bisnes dia ataupun perniagaan dia. So industri tersebut, syarikat tersebut mungkin akan ketinggalan, dan worst case mungkin menyebabkan gulung tikar lah, ataupun kita panggil bankrupt. So Knowledge.com Corporation, iaitu Encik ST Rubaniswaran, dia menyatakan masih lagi industri di Malaysia berada di tahap industri 2.0 yang masih lagi bergantung kepada buruh, dan ini dilihat mungkin akan menjadi satu permasalahan lah kalau kita nak bersaing di tingkat global. Macam mana kita nak mempersiapkan kita punya buruh ataupun kita punya industri ataupun kilang supaya boleh menerima IR 4.0 di dalam kita punya bisnes ataupun perniagaan ataupun di dalam kita punya ekonomi lah. And then untuk itu pelaburan yang besar ataupun kita panggil R&D perlu dilakukan ke atas universiti dan industri, dan perlu digabungkan melalui kolaborasi supaya disiplin ini dapat dijalankan, diketengahkan untuk kita bergerak bersama-sama ke arah industri revolusi 4.0 tersebut. Contoh kita tengok kerajaan Korea Selatan telah membelanjakan lebih kurang 100,000 bilion dalam masa 5 tahun untuk dia melahirkan tenaga mahir dengan gabungan disiplin yang dilengkapi dengan elemen revolusi industri 4.0. Dan yang kedua, kerjasama universiti dengan industri. So kita di pihak LKA, apa peranan yang kita telah jalankan? Apa platform yang kita boleh bangunkan untuk kita dapat memenuhi IR 4.0 tersebut? Dan yang ketiga, mendukung inovasi teknologi industri baru. So apa inovasi-inovasi baru yang kita boleh bangunkan dan pada masa yang sama boleh memberi tambah nilai kepada industri ataupun kepada syarikat. Dan pada masa yang sama perlu diwujudkan ekosistem harta intelek untuk menjaga kita punya idea ataupun nilai rasa produk yang telah kita bangunkan. Okey, yang seterusnya, masyarakat juga perlu bersedia menghadapi dari segi kefahaman dan pengetahuan mengenai revolusi industri 4.0. Macam mana kita nak mendidik masyarakat, jiran kita, paling mudah ahli keluarga kita, macam mana kita nak mendepani IR 4.0 tersebut, dan macam mana cara pembelajaran di sekolah ataupun di universiti, di institut latihan kemahiran. So ini dilihat perlu dirombak supaya dia seiring dengan IR 4.0 tersebut, supaya kita tak nak kita punya pelatih, kita punya pelajar ketinggalan. Maksudnya bila habis bergraduat daripada katakan daripada institusi latihan, so bila nak bersaing ataupun di pasaran kerja, so apa nilai tambah ataupun apakah kelebihan kita punya student, apakah kelebihan kita punya graduan dalam mendepani cabaran dalam revolusi industri 4.0. So antara yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia adalah melalui agenda Belia Transformasi Nasional 2000
50 kan, ataupun kita panggil TN50. Ini adalah langkah-langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia. Di samping tersebut, gabungan kurikulum di antara STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik dengan kumpulan daripada sains sosial. So perlu diasimilasikan supaya kita dapat bergerak seiring, bukan hanya satu kelompok yang berada dalam area ataupun bidang teknikal saja, atau dalam bidang engineering saja, sains dan engineering yang terkedepan. Tapi bagaimana kita nak menarik bersama-sama kelompok yang berada di dalam sains sosial ataupun bidang sains sosial. Dan yang kelima, gabungan pembelajaran secara tradisional dan secara atas talian khusus yang dipanggil kursus dalam talian terbuka secara besar-besaran ataupun kita panggil MOOC. So apa dia MOOC ni? Kalau ikutkan MOOC ni adalah Massive Open Online Courses. So bila saya search, dia adalah satu platform yang kita boleh belajar daripada internet tanpa sebarang kos yang dikenakan ke atas individu. So maksudnya we can just simply log on pada satu website dan kita sign up untuk kita belajar. Maksudnya daripada perkongsian dokumen ataupun nota di dalam satu kita panggil apa ya, platform supaya boleh diakses oleh orang luar ataupun masyarakat untuk kita bergerak menuju ke arah revolusi industri 4.0 tersebut lah. Actually benda untuk MOOC ni dah lama wujud, cuma mungkin di peringkat saya sendiri juga, saya katakan masih lagi baru di pihak saya. Okey. Okey, apa kesan buruk IR 4.0? Adakah semuanya benda yang baik sahaja? So macam mana daripada sudut lain yang kita boleh tengok kesan dia kepada masyarakat? Adakah ada implikasi pada gangguan perubahan? Bila terdapat perubahan di dalam IR 4.0, so dia secara tak langsung akan mewujudkan jurang ketidaksamaan. So kalau sebut tak nak ataupun tak nak menerima perubahan, dia akan ketinggalan. So bila ketinggalan, dia akan secara tak langsung lah, kalau paling mudah kita tengok, kehilangan pekerjaan. So mana-mana individu yang tak ada multi skill yang menjurus kepada elemen AR 4.0, mungkin ia dilihat satu individu yang terkebelakang. So indirectly ia akan meningkatkan kadar pengangguran lah. So langkah perlu dimainkan ataupun perlu digemblengkan oleh semua pihak. Tak kira lah di pihak kerajaan, di pihak universiti, di pihak institusi latihan kemahiran, di sekolah. So memperkenalkan IR 4.0 di peringkat awal adalah wadah ataupun platform yang terbaik lah di peringkat awal. Contoh di sekolah. So itu adalah satu platform yang terbaik untuk kita sedikit demi sedikit memperkenalkan ataupun menanamkan apa dia IR 4.0 di peringkat sekolah rendah lagi ataupun di peringkat tadika, supaya anak-anak tersebut peka dengan perubahan pada dunia sekarang. Dan perkara yang lain yang memberi kesan buruk akibat daripada IR 4.0, kita tengok kebanyakan IR 4.0 ni ada kebaikan, tapi di satu sudut yang lain, kalau kita terkebelakang ataupun kita menolak IR 4.0, dia ada sedikit kekurangan sebenarnya. Antaranya kemiskinan relatif. So dia akan mewujudkan kelas pertengahan, and then pekerja berkemahiran rendah sederhana yang berbeza. Ada yang terkedepan, so dia akan boleh kuasai IR 4.0 tersebut lah. So maksudnya dengan ilmu yang ada, kemahiran yang dia ada, dia boleh lebih maju daripada orang ataupun individu yang menolak ataupun tak nak menerima IR 4.0 tersebut. Nak tak nak, kita kena menuju ke arah itulah revolusi industri 4.0 tersebut. Dan hasil carian tu juga, hasil carian saya di dalam internet, dia menyatakan golongan wanita. So kenapa? Apa kaitan golongan wanita terhadap revolusi industri? So bagi golongan wanita yang tak bekerja, katakan suri rumah, yang tidak terlibat, kita katakan tak terlibat lah dengan alam pekerjaan, industri, setakat sebagai seorang suri rumah, kalau tidak ada pendedahan, so golongan wanita ini dilihat akan ketinggalan ataupun terbelakang lah. So
perlunya gabungan daripada sekolah, institusi latihan di peringkat universiti, di peringkat community untuk sama-sama bergerak ke arah industri revolusi 4.0 tersebut. Okey, kita dah sampai ke penghujung ya. Dah lebih kurang dekat sejam lebih saya menerangkan. So kalau kita tengok apa yang kita boleh katakan perbezaan pembelajaran pada kurun ke-19 dengan kurun ke-21. So kalau kita tengok senario ni, student tu cakap pada kurun ke-21, student, how do you know I have a learning disability? Dia kata, macam mana cikgu, sebab dia cakap pada seorang guru, yang saya ni mempunyai kelemahan dari segi pembelajaran. It maybe you have a teaching disability. So itu kemungkinan sebenarnya bukan pelajar ataupun pelatih tersebut yang dilihat mempunyai kekurangan atau kelemahan, tetapi adakah kita sebagai penyampai, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pengajar yang dilihat gagal dalam memberi ataupun menyampaikan ilmu ataupun agenda ataupun penerapan kepada revolusi industri 4.0. Tak semestinya 4.0, apa-apa kemajuan yang ingin kita ketengahkan ataupun ilmu yang ingin kita kongsikan. So bila kita lihat permasalahan ataupun dalam pembelajaran, bukan 100% kita letakkan kepada kita punya pelajar lah, terutama macam kita di ILKA. So kita perlu lihat secara holistik menyeluruh. Berbanding yang generasi yang zaman saya ataupun zaman tuan-puan, kita lebih kepada pembelajaran menerima saja apa yang diajar di hadapan oleh guru kan. So it is totally berbeza lah berbanding dunia zaman yang kurun ke-19 dan yang akan datang. Okay. So kita tengok apa yang dikatakan oleh Albert Einstein adalah suatu kemampuan luar biasa dalam diri guru bila ia mampu menyemai rasa cinta anak didiknya akan daya cipta kreatif dan ilmu pengetahuan melalui usaha peningkatan ilmunya. So ini Albert Einstein seolah-olah meletakkan tanggungjawab tu kepada guru yang untuk menyemaikan rasa minat, rasa cinta anak didiknya ataupun pelajarnya untuk pergi lebih jauh, untuk lebih pergi untuk meneroka pada dunia yang akan datang lah. So kita lengkapkan kita punya pelajar, kita punya pelatih dengan ilmu yang ada ataupun kita selitkan, kita embed bersama dengan elemen-elemen AI 4.0 supaya student kita ataupun pelajar kita tak ketinggalan. So itu kita kena pastikan lah. Walaupun kita tahu ada lebih kurang 9 tonggak ataupun 9 pilar di dalam AI 4.0. So kurang-kurangnya ada 2-3 yang pelajar itu akan dapat. So tak, walaupun tak dapat ke 9-9-nya, sekurang-kurangnya ada 2-3 tu dapat memberikan satu nilai tambah lah pada kita punya pelajar ataupun kita punya pelatih. Dan saya kongsikan, saya jumpa di dalam Google ya, dia kata ini adalah kata-kata yang dipetik daripada Saidina Ali. Dia kata didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. So kerana mereka bukan hidup di zamanmu. Jadi sekarang ni kita berada di fasa AI 4.0. So kalau di masyarakat di negara Jepun dah bergerak ke arah society 5.0. Jadi macam mana kita nak pastikan supaya diri kita tak ketinggalan, kita punya anak ataupun ahli keluarga, kita punya generasi pun bersama-sama mendepani ataupun bergerak ke arah AI 4.0. Sebab kita tengok pada nilai-nilai yang positif, jangan tengok pada nilai yang negatif. So kita tengok ambil benda yang baik, apa sumbangan AI 4.0 dalam kita punya kehidupan. So macam mana inovasi yang kita bangunkan dalam kita punya kehidupan seharian, apa peranan yang kita boleh berikan kepada masyarakat, apa manfaatnya. So perlunya didikan mengikut zaman tu supaya kita punya anak, kita punya student tak ketinggalan. Itu yang saya boleh simpulkan ataupun saya boleh huraikan daripada kata-kata Saidina Ali ni lah. Okey. So ini adalah slide yang terakhir. Saya nak
tonton pasang satu video, tontonkan kepada tuan-puan salah satu perkongsian lah apa yang kami telah bangunkan yang sebelum ni saya dah ceritakan permasalahan di bengkel kami. Ini hanya sekadar perkongsian saja. Kita tengok inovasi yang telah kita jalankan untuk kita penuhi. Sebenarnya kita nak penuhi keperluan dalam NOS tersebut. So Mr. Tina faham lah kot sebab dia pernah datang ke bengkel seramik ni dan dia tengok yang kami utarakan macam mana kita nak fulfill perubahan pada NOS dan kita bangunkan konsep dalam inovasi, kita bangunkan produk tersebut tetapi boleh diguna pakai pada student. Bila student dapat guna pakai, secara tak langsung student akan faham, oh ini konsep di dalam pembelajaran. Dan idea yang kita bangunkan, kita ketengahkan dengan membangunkan produk. Okay, ingat produk yang kita bangunkan tersebut, dia bukan hanya untuk proses PDP di EdTech saja, maksudnya di bengkel saya, tetapi boleh diguna pakai, boleh dikembangkan lagi di dalam subjek RBT di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Dan pada masa yang sama, industri juga telah berminat dengan idea yang telah kita bangunkan. Cuk, kita tengok Okay, ini adalah video tentang pressure casting machine dan idea dia macam mana kita bangunkan. Kita boleh dengar clear tak? Dengar. Video tu dia kurang start dulu. Ini sekadar perkongsian lah. Dia tuan-tuan sendiri di bengkel, di unit, dan tuan-tuan produk yang dibangunkan oleh pengajar kami ini adalah kerja DIY. Kita nak bagi pencerahan kepada pelajar tentang penggunaan teknologi casting sebenarnya. Kita bangunkan yang kita dapat buat. Dan kita bangun program pelajar-pelajar dan bersama pelajar menggunakan inovasi indirectly daripada mesin yang dibangunkan, mesin tersebut dapat menggunakan produk saya panggil Lumina Bonding. Jadi tingkat awal kami telah bangunkan mesin dan pada mesin ini mesin daripada Lumina Bond boleh digunakan untuk proses pengkaran. Ini proses sebab kami lebih kepada kita dapat produk bonding. Jadi bila zip telah diketengahkan dalam kenyataan feedback yang kita dapat daripada industri, rupanya dia boleh menjawab. Lumina Bond ni digunakan di dalam industri oil and gas, iaitu untuk menjadikan sebagai catalyst dalam downstream oil and gas. Adalah fungsi daripada vaksin untuk Lumina Bond ni. Kita juga jalankan sebab dah ketuk kos yang lebih idea yang dibangun
aplikasi yang ada di industri sebab sebagai kepala atau aktivis yang ada di industri Islamic terutama kepada Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kata Taufik kerana idea-idea yang sangat baik ini dapat membantu proses pembelajaran dan pengajaran di bahagian teknologi Islamic. Tempat sejuk. Tak rosak ke? Okey tak? Masuk ke dalam tu. Oh, kita kowe kan. Kita order kowe lah. Okey, saya. Siapa dia? Okey. Ada kowe lagi datang. So kita buka soalan lah. So kita mungkin buka dalam 1-2 soalan. Kalau apa yang ingin tuan tanyakan lah, yang mana saya boleh berkongsi, saya akan kongsikan lah apa yang saya tahu. Oh, ni ada dah satu kowe, kita buat piping pula. Right. Satu pergi kat meja diri, satu kat tempat Sina. Makan je minum. Minum. Dia agak kantuk kat muka buka. Okey, ada apa-apa soalan? So saya rasa setakat inilah saya punya presentation ataupun ceramah. So kalau ada soalan yang saya boleh jawab, saya akan cuba jawab lah. Pada masa yang sama di staff di IKTBN pun mempunyai dia punya inventor ataupun pakar-pakar. Salah seorang yang saya kenal adalah Mr. Tina Karen lah. So banyak terlibat kan dengan proses dengan projek inovasi, pergi pertandingan peringkat dalam dan luar negara. So tahniah lah saya ucapkan kepada Mr. Tina Karen di atas Thank you, Doctor. Thank you. keterlibatan dalam inovasi. So ada soalan dari pihak IKBN ataupun IKTBN? Sebelum saya tamatkan saya punya perkongsian ataupun ceramah ni lah. Dia ada. Ahli. Doktor, Yes. bukan soalan, just nak tanya je lah. Okay, Ya saya. Okay, yang projek doktor tu yang buat ball untuk seramik tu kan, testing tu. Yes. Ada tak kita boleh implement untuk device seperti tu untuk device untuk polymer ataupun degradable? Untuk polimer saya kurang pasti, tapi kalau untuk rubber saya rasa mungkin boleh. Maksudnya rubber insya-Allah boleh, sebab maksudnya kita gunakan konsep pressure casting tersebut. Kalau maksudnya kita kena melt benda tu, make sure melt, dan daripada raw material yang kita daripada rubber tu kita boleh inject untuk kita hasilkan produk lah. Tapi kena make sure kita kena study a few things lah kan, sebab nak berikan injection tu kena study dari segi ni lah. Kalau orang otomasi lebih faham lah, sebab kami, macam saya bukan otomasi, tapi kolaborasi yang saya wujudkan di antara pihak Seramik dengan Mechatronic di Attack Taping, kita nak buat penambahbaikan daripada mesin tersebut. So maksudnya penambahbaikan tu kita cuba lengkapkan ataupun kita penuhi elemen-elemen IF 4.0. Contoh kalau kita nak ketengahkan produk tersebut bawa ke peringkat untuk pertandingan, kalau sekadar untuk proses PDP, pengajaran dan pembelajaran, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pergi sampai ke tahap masuk pertandingan, so ada kriteria yang perlu kita buat penambahbaikan lah. Kan? Contohnya apa yang kita tengok, okey contohnya ini adalah salah satu yang kita nak, yang telah kita bangunkan. Saya tak tahu tuan puan nampak ke tak. Yang ni adalah mold dia. Mold untuk hasilkan berbola ni tadi. So untuk hasilkan mold ni kita buat daripada 3D printing. So indirectly student ada pendedahan kepada untuk otomasi satu, untuk bangunkan mesin. Pada yang masa yang sama dia telah bangunkan mold melalui 3D printer, 3D printing teknologi. So ada a few things lah yang kita gembelengkan dalam idea pembangunan produk tadi. Dia bukan sekadar produk yang kita buat dalam bentuk automation, tapi ada 2-3 lagi perkara lain yang kita boleh highlightkan supaya dia align dengan elemen dalam IF 4.0 tadi. Okay? Doktor, nanti Yes. tolong share yang
publish paper tu? Okey, boleh, tak ada masalah. Actually yang publish paper tu adalah student daripada Unimap. 2 orang student PhD Unimap yang menggunakan kita punya ni lah produk ni sebenarnya. Kita dah buat, kita bakar kita punya alumina ball tadi. So dia gunakan alumina ball tu untuk grinding dia punya sample. Untuk dia punya kajian dalam PhD dia. Okey. Okey. Thank you doktor. Okey, yang untuk Fiza Akmal soalan dia, ada tak laman web yang boleh kita buat semakan sama ada inovasi yang kita buat pernah dibuat oleh pihak lain sebelum ini. So saya rasa kadang-kadang kita boleh Google je apa yang cuba, maksudnya keyword, kita kena faham keyword untuk kita Google ada tak dia redundant dengan produk lain yang pernah ataupun yang telah dikomersialkan. Ataupun kalau dah dikomersialkan pun kita boleh buat penambahbaikan apa kekurangan yang kita tengok pada produk yang sedia ada tersebut. Itu pun satu kita tengok sebagai satu peluang lah untuk kita ketengahkan kita punya idea kita sendiri daripada proses penambahbaikan produk yang sedia ada. Yang kedua, selain daripada carian dalam Google, kita boleh tengok, tak silap saya kita boleh rujuk dengan yang untuk kita daftarkan hak cipta tu. Saya lupa nama agensi tersebut. Dalam kita boleh rujuk agensi tersebut sama adakah produk yang konon yang kita nak bangun tu adakah masih lagi novel, adakah masih lagi new finding ataupun sebenarnya pihak lain dah bangunkan. So itu kita boleh counter check. Yang dua ni lah yang saya rasa kita boleh buat counter check sama ada daripada platform internet, daripada Google search. Yang kedua daripada ni lah agensi tu tadi. MPC, tak salah MPC. Agensi MPC. So tuan-puan boleh utilize lah apa yang ada. Maksudnya kalau nak bangunkan idea baru, kita boleh just search dulu randomly daripada Google apa yang idea yang kita boleh ketengahkan untuk kita buat proses penambahbaikan pada produk yang sedia ada ataupun permasalahan yang sedia ada. So apa benda novelty ataupun penemuan baru yang kita nak ada ataupun kita nak highlight pada produk yang kita bangun. Kalau kita setakat nak bangun untuk kegunaan sendiri, it should be okay. Tapi kalau kita nak ketengahkan sampai tahap untuk masuk pertandingan, so make sure yalah bila dah masuk pertandingan kita invest some money, kita dah bayar. Bila kita bayar, kita akan buat sehabis-habis lah. Kalau boleh kita nak ada tempat, kan, maksudnya menang lah. Kan memanglah menang kalah tu ada bertanding, tapi whatever it is, kita akan buat yang terbaik bila kita masuk pada pertandingan. So kita ingat kita bayar tu pun kita guna duit daripada sama ada peruntukan sendiri ataupun peruntukan daripada jabatan. So kena wisely use allocation budget yang kita dapatkan. Okey, setakat itu saja. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada IKBN Sri Iskandar dan kepada semua peserta. So yang mendengar ceramah berkenaan ataupun perkongsian lah. So nanti Puan Syazrina akan share video ni untuk jadikan rujukan tuan-puan lah. Sekiranya tuan-tuan perlu dan tuan-puan boleh rujuk kepada urus setia. Okey. Terima kasih. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada warga kerja IKBN Sri Iskandar, kepada tim idea 2020. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam gunung berapi dengan gunung tu kan tanah